saya nak sebut 7 perkara yang menyebabkan seseorang itu ada penyakit hati. Sombong, riak, takabur, ujub, sum'ah, semua penyakit-penyakit hati tu. Kena belajar bab penyakit hati ni. Sebab bila kita belajar apakah itu penyakit hati, baru kita kenal hati kita rupanya banyak penyakit. Sebab itu orang tak pergi cek dengan doktor, dia tak tahu dia sakit. Bila buat check up semua, baru tahu. Jadi cara untuk check upnya pada hari ni antaranya cuba kenal pasti. Ini di antara punca ataupun sumber menyebabkan kita ada penyakit ujub, kagum diri sendiri. Riak, buat sesuatu nak tunjuk pada manusia, nak dihargai manusia. Sum'ah, penyakit telinga, nak dengar orang sebut yang baik-baik. Bila dengar orang keji tu susah hati. Nak orang cerita yang baik-baik je tentang kita. Sum'ah. Kemudian penyakit apa? Takabur, sombong. Ini takabur. Siapa yang ada sifat takabur, Nabi sebut tidak akan masuk syurga. Siapa yang ada sebesar biji sawi sifat sombong. Sebab sifat sombong ini hanya milik Allah sahaja. Allah beri amaran di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi aku ini dengan sombong. Semua ini milik Allah. Kamu tak milik apa-apa, tiba-tiba sombong dengan Allah. Sebesar-besar sombong dengan Allah apabila enggan mentaati Allah. Sebesar sombong dengan Allah, Allah larang tapi tetap buat. Berani sangat dengan Allah, buat secara terbuka. Nauzubillah min zalik. 7 ini iaitu yang pertama yang menjadi sumber penyakit hati. Yang pertama iaitu keturunan. Kadang-kadang bukan keturunan hebat sangat pun, anak cikgu tu pun rasa lain macam dah. Anak imam, anak ustazah, anak ustaz. Kadang tu sebab jadi isteri orang tu, suami orang tu, itu ujian yang berat sebenarnya. Jangan sampai kerana keturunan itu membuatkan kita jadi sombong dengan manusia yang lain. Kemudian yang kedua, kekuatan dan kekuasaan. Dalam rumah tangga siapa lagi kuat? Ibu ke ayah? Ui, ramainya ibu. Okey bang, kita tengok pendapat anak. Anak sokong siapa? Tiba-tiba anak semua sokong. Bang, tengok bang, anak-anak semua support saya. Tiba-tiba rasa sombong, rasa betul. Tak ada nak rujuk sebab apa. Anak ni memanglah apa-apa mak dia contohnya. Kemudian, sebab bila sebut jangan tengok orang lain. Saya akan bimbang kalau kita baca sesuatu nampak orang lain. Kita kena nampak kita. Benda ni semua ada dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kecantikan, keindahan. Rasa kita lebih cantik, lebih indah, kita lebih solid, kita lebih tinggi, kita lebih sempurna keindahan. Kita rasa sombong bila tengok orang lain. Kita jalan pun menebik dada, kita rasa orang perhati, orang puji. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang keempat, ilmu. Ilmu yang membuatkan kita ada penyakit hati. Lalu kita nampak ahli ulama, orang yang pakar. Tak, tengok pada diri masing-masing ada ilmu masing-masing. Orang yang ada ilmu menanam, dia jadi sombong. Suami dia terlebih letak baja. Bang, takkan tak boleh fikir kalau baja macam ni, ya Allah mati pokok ni bang. Bang, air tak boleh banyak macam ni bang. Dia punya tu dengan ilmu, dia ada ilmu pokok. Dia jadi sombong dengan ilmu tersebut. Tapi kalau tak ada sifat sombong, bang, sebenarnya tak boleh ni bang. Bukan dengan cara sombong. Orang ada ilmu karipap, dia makan karipap orang. Sekali masuk aku dah tahu apa yang kurang ni. Ni mesti terlebih air ni. Ni. Tapi kalau dia bukan sifat sombong dengan ilmu karipat dia kata, "Dek, kalau nak karipat sedap, buat macam ni. Ui, ni jadi rangup apa semua." Dia berkongsi ilmu tersebut. Betul atau tidak? Ilmu kecil ke, sikit ke, banyak ke, boleh buat orang tu jadi sombong. Masya Allah. Jangan tengok orang alim, orang yang banyak ilmu saja. Kadang dengan suami, "Bang, awak tak pergi dengar kuliah. Saya hari-hari kuliah tau." Jadi sombong. Apa yang saya cakap ni bukan saya, tapi Ustazah Asma yang cakap. Oh, guna nama Ustazah Asma lah pula. Dia rasa dia lebih baik. "Bang, bila awak nak berubah baca surah Al-Mulk ni bang? Saya ni nak masuk syurga dengan awak." Suami kalau pandai menjawab, "Awak confirm syurga ke?" Baru tahu. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, kuat ibadah ataupun warak, orang yang soleh. Kita bila berubah berhati-hati. Kadang zahir berubah, hati semakin jahat, hati semakin buruk. Baru seminggu pakai stoken, mata asyik tengok kaki orang. Prof kan? Baru seminggu, dia baru berubah seminggu, hidup dah 50 tahun. Mata. Ya Allah, ni AJK surau ni, bila nak pakai stoken? Oh, saya tak beli siapa-siapa, ya saya pun tak tengok kaki siapa-siapa. Janganlah kecil hati. Masya Allah.
Patutnya berubah semakin baik, hati semakin baik. Tapi bila kita berubah jadi baik tapi mata mencari-cari aib orang, maka ketahuilah saat itu sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Masya Allah. Kemudian yang terakhir iaitu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, saya sebut 7 ya. Tukar-tukar 6 saja. Yang ke-6 iaitu ramai pengikut dan kuat pengaruh. Masya Allah. Antara AJK ni, yang ni ramai pengaruh ni. Yang ni sokong saya. Kadang-kadang sebab ramai pengaruh, ramainya pengikut membuatkan seseorang itu berlaku zalim. Dia rasa bila ada sokongan yang ramai, dia sedia betul. Sebab apa? Orang yang betul adalah orang yang berfatwa, bertanya kepada Allah, merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Sunnah. Apa yang aku buat ni betul ke tak? Walaupun ramai sokongan tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia tetap tidak betul. Subhanallah, saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada semua. Saya sayang, saya kasih, saya cinta kerana Allah, kerana Rasulullah. Besar ni. Ataupun besar lagi. Macam tu. Kepada semua, insya-Allah kita tergolong di kalangan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar kelak, iaitu mereka yang saling cinta mencintai kerana Allah.